Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Saya terus mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 2,944 pasukan Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM yang terdiri daripada 13,834 anggota telah melakukan sebanyak 57,185 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP di seluruh negara. Sebanyak 3,558 pasaraya, 5,028 restoran, 1,149 kilang, 1,530 pasar awam dan pasar tani, 2,855 tempat ibadah serta 1,250 tempat riadah telah diperiksa. Semalam PDRM juga telah menahan 506 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 898 individu telah dikompaun, 6 individu direman manakala 2 dijamin. Kesalahan-kesalahannya hampir sama setiap hari seperti tidak memakai pelitup muka dan lain-lain lagi. Dan Task Force akan terus mempertingkatkan kawalan bagi memastikan pihak yang melanggar SOP akan diambil tindakan. Mengenai Ops Benteng yang melibatkan semua unit penguatkuasa beruniform terus melakukan kawalan ketat di sempadan bagi menyekat kemasukan parti terutamanya melalui lorong-lorong tikus ini. Semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 41 parti, 2 tekong, 2 penyelundup serta berjaya merampas 5 kenderaan darat. Daripada jumlah itu, pasukan ATM telah berjaya menahan 23 parti di kawasan hutan Desaru, Kos, Johor. Sebanyak 279 sekatan jalan raya Ops Benteng juga dilakukan di seluruh negara yang melibatkan 149 SJR PDRM, 121 SJR ATM dan 9 SJR AKSEM. Dan saya seperti biasa menyeru pada orang ramai supaya dapat menghubungi polis untuk memaklumkan maklumat-maklumat tentang parti jika mereka dapat informasi tentang kedudukan parti ini yang masuk ke negara kita. Oleh itu hubungi 011 6251 1223. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac, KPKT telah melakukan 11,103 operasi sanitasi yang merangkumi 137 zon. Semalam, sebanyak 29 Ops Sanitasi meliputi 11 zon merah, 2 zon kuning dan 9 zon hijau di 8 buah negeri. Yang tertingginya di Sabah sebanyak 10 operasi dan diikuti negeri-negeri lain seperti Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Perak serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ops sanitasi ini melibatkan 195 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 108 anggota pihak berkuasa tempatan dan diturut bersama oleh 24 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib secara kumulatif sejak 24 Julai 2020 sehingga 5 November 2020, seramai 61,331 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu-pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 9,886 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 67 hotel dan 19 premis lain di seluruh negara. 384 individu
telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 51,061 individu dibenarkan pulang. SOP di Pabali. Saya percaya ramai yang telah pun menunggu SOP ini. Sidang khas hari ini mendengar pembentangan daripada MKN, iaitu selepas mendengar daripada Menteri Perpaduan Negara di dalam mesyuarat teknikal mengenai SOP sambutan perayaan di Pabali dan upacara sembahyang yang akan dirayakan oleh penganut agama Hindu tidak lama lagi, iaitu pada 14 hari bulan. Dan SOP ini sebenarnya telah pun dipersetujui bersama oleh Menteri Perpaduan, Kementerian Perpaduan, yang telah pun mengadakan perbincangan mesyuarat dengan ketua-ketua agama Hindu ni, ketua-ketua agama Hindu ini. Jadi apa yang saya sebutkan ini adalah merupakan persetujuan bersama. Oleh itu, sidang khas hari ini bersetuju untuk membenarkan penganut Hindu mengikuti sesi upacara sembahyang pada hari pertama sahaja di kawasan-kawasan yang dilaksanakan PKPP dan PKPB dengan SOP ketat yang telah ditetapkan. Walaupun pergerakan merentas daerah dan negeri daripada kawasan PKPB dan PKPD atau dari luar untuk memasuki PKPB dan PKPD tidak dibenarkan. Seperti balik kampung misalnya. Jadi tidak dibenarkan balik kampung. Ini sama seperti waktu kita menyambut hari raya puasa sewaktu PKP dulu. Jadi saya nak perjelaskan mengenai SOP di Pabali dalam kawasan PKPP dan PKPB dahulu ya. Yang pertamanya di rumah ibadat, iaitu di kuil. SOP-nya menyediakan kaunter di pintu masuk bagi memeriksa suhu badan dan saringan gejala berkaitan dengan COVID-19 seperti batuk, sakit tekak dan sesak nafas. Kehadiran mesti menggunakan aplikasi MySejahtera atau direkodkan kehadiran. Penganut yang mengidap penyakit kronik, warga emas dan kanak-kanak berumur 12 tahun tidak digalakkan hadir. Upacara sembahyang hendaklah mematuhi sepenuhnya SOP pembukaan rumah ibadat yang telah dikeluarkan dan tidak melebihi 30 orang pada satu-satu masa. Ya, maksimum 30 orang. Tapi kalau kuilnya kecil, tak muat 30 orang, jadi tak kena kurang daripada 30 berdasarkan lantai, keluasan lantai kuil. Walau mana pun, seluas mana kuil pun, maksimum adalah 30. Sesi upacara sembahyang perlu diadakan bermula dari jam 7 pagi sehingga 12 tengah hari dengan pembahagian masa sebanyak 5 sesi untuk sembahyang, manakala setiap antara sesi sembahyang dengan sembahyang yang kedua, yang seterusnya ada 30 minit untuk sanitasi. Jadi katakan contoh, mulai 7 pagi sehingga 7.30 waktu mereka bersembahyang. 7.30 hingga pukul 8 adalah sanitasi di kuil tersebut. Lepas itu pukul 8 sampai 8.30 sembahyang kembali, kumpulan kedua, dan diikuti dengan sanitasi. Jadi saya difahamkan ada 5 sesi untuk sembahyang dan 5 sanitasi. Manisan boleh dibenarkan untuk diagihkan, tetapi secara berbungkus kepada penganut setelah bersurai, iaitu setelah selesai upacara sembahyang. Boleh dibagikan manisan tersebut. Saya pun tak tahu apa, ladu ke apa, saya pun tak
tak berapa faham sangat. Jadi penganut agama Hindu faham manisan tersebut. Itu di kuil, upacara di kuil. Di rumah kediaman, bagi sambutan perayaan di rumah kediaman landed, di atas rumah yang atas tanah, dibenarkan daripada kalangan keluarga terdekat dan tidak melebihi 20 orang pada satu-satu masa. Dia ada dua. Kalau PKPD hanya di ahli keluarga di dalam rumah itu sahaja, PKPD. Tapi PKPP ini PKPB PKPB juga tidak dibenarkan daripada luar, ya. Itu PKPD, PKPB boleh, tetapi tidak boleh lebih daripada 20 orang satu-satu masa. Walaupun PKPD langsung tidak boleh ada pengunjung daripada luar, ya. Manakala bagi rumah kediaman strata bertingkat dengan keluasan yang kurang daripada 1,500 kaki persegi, tidak boleh melebihi 10 orang, dan bagi keluasan ke atas tidak melebihi 15 orang pada satu masa. Jadi 1,500 ke atas boleh lebih daripada tadi, iaitu 15, tapi satu masa. Dan ahli keluarga seperti biasa digalakkanlah untuk mengadakan penjarakan sosial, mencuci tangan dengan pencuci, hand sanitizer dan juga sabun, ya. Kalau di rumah boleh cuci dengan sabun pun kita dibolehkan. Mengenai aktiviti jualan dan perniagaan. Aktiviti jualan perniagaan hanya di premis yang dibenarkan dan tertakluk kepada kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan, dan kita menggalakkan jualan di atas talian. Yang tadi PKPP dan PKPB, sorry, saya dah sebut daripada mula, ya. Bukan PKPD. Tadi saya silap, saya kata ada PKPD. PKPB, PKPP. PKPB maknanya orang daripada bukan daripada rumah sendiri boleh mengunjungi, tetapi tidak boleh lebih 20 orang dalam setiap masa. Sekarang saya pergi kepada PKPD pula. Saya harap kita tidak keliru ni, PKPP, PKPB. PKPP seluruh Malaysia yang tidak tertakluk kepada PKPB. PKPB Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan, Sabah, Labuan. Yang ini tertakluk kepada SOP yang saya sebutkan tadi. Mengenai PKPD, upacara semayam di kuil adalah tidak dibenarkan sama sekali. Di rumah kediaman, ini beza. Tadi PKPB orang luar pun boleh datang berumah, beraya di rumah. Untuk di PKPD, sambutan perayaan dibenarkan bagi seisi keluarga di dalam rumah yang sama saja dan memastikan SOP penjarakan sosial dan sebagainya. Ini sama seperti kita waktu hari raya puasa dulu, hanya keluarga dalam rumah, ya. Tapi raya haji kita dah benarkan pengunjung. Jadi aktiviti ziarah di kawasan PKPD adalah tidak dibenarkan sama sekali. Mengenai aktiviti jualan perniagaan, jika PKPD tadi kita benarkan dengan kelulusan daripada PBT, tapi di kawasan PKPD tidak dibenarkan sama sekali. Maklumat yang lebih detail boleh diperolehi dengan merujuk kepada laman sesawang MKN. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan PKPD di penjara Pokok Sena bermula 11 Oktober sehingga 24 Oktober 2020 dan dilanjutkan lagi sehingga 7 November 2020, iaitu 2 hari akan datang ini. Sehingga 4 November 2020, KKM telah melaksanakan sebanyak 2,141 saringan dan 376
kes positif COVID-19 telah direkodkan. Walau bagaimanapun, daripada 376 kes positif COVID-19 tersebut, seramai 324 telah sembuh sepenuhnya, manakala baki 52 kes aktif sedang dirawat. Saringan KKM terhadap staf dan penghuni kuartus juga mendapati tiada lagi kes positif COVID-19 baru direkodkan di penjara Pokok Sena, Kedah ini untuk tempoh 7 hari terkini. Atas nasihat dan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju menamatkan PKPD Penjara Pokok Sena Kedah pada 7 November 2020 sebagaimana yang telah dijadualkan. Sidang khas hari ini juga turut mendengar berkaitan situasi semasa pelaksanaan PKPD yang telah dilaksanakan di 6 lokaliti di Sempurna, iaitu Kampung Bangau-Bangau Darat, Kampung Bangau-Bangau Hujung, Kampung Halo dan Kampung Ubian. Yang kedua, Kampung Panji. Ketiga, Kampung Air. Keempat, Kampung Selamat. Kelima, Kampung Simunul. Dan keenam, Kampung Pinggir Bakau di Sempurna. Dan satu lokaliti di Kunak, iaitu Kampung Pengkalan Kunak, yang dijadualkan akan berakhir besok 6 November 2020. Sehingga 3 November 2020, KKM telah melaksanakan sebanyak 2,533 saringan kepada penduduk-penduduk di semua lokaliti-lokaliti ini. Mengikut penilaian risiko yang telah dijalankan oleh KKM, mendapati kes-kes aktif di lokal-lokaliti ini telah menurun dan berada di dalam tahap yang terkawal. Di atas nasihat KKM, sidang hari ini bersetuju agar PKPD di 6 lokaliti Sempurna dan 1 lokaliti di Kunak ini ditamatkan pada 6 November 2020 seperti yang dijadualkan. Walau bagaimanapun, lokal-lokaliti ini masih tertakluk kepada SOP PKPB seluruh negeri Sabah yang sedang berkuat kuasa. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan MKN Sabah berkaitan situasi semasa kes positif COVID-19 di Anjung Teduh, Felda Sahabat Lahad Datu. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan PKPD di Anjung Teduh, Felda Sahabat Lahad Datu bermula 24 Oktober sehingga 6 November 2020. Sehingga 4 November 2020, KKM telah melaksanakan sebanyak 2,615 saringan dan merekodkan sebanyak 56 kes kumulatif COVID-19 di kawasan ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 28 kes telah sembuh sepenuhnya, manakala baki tinggal 28 lagi masih aktif. Atas nasihat dan penilaian risiko yang dilaksanakan oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD Anjung Teduh, Felda Sahabat Lahad Datu daripada 7 November sehingga 20 November 2020. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan daripada MKN Sabah mengenai situasi kes positif COVID-19 di Pusat Tahanan Sementara Tawau, Sabah. Sehingga 4 November 2020, saringan KKM merekodkan sebanyak 440 kes positif yang melibatkan tahanan dan juga staf di pusat tahanan itu. Atas nasihat dan penilaian risiko yang telah dijalankan oleh KKM, sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan ataupun PKPD di Pusat Tahanan Sementara Tawau, Sabah berkuat kuasa pada 6 hari bulan November 2020 sehingga 19 November 2020. PKPD ini akan melibatkan 1,707 individu yang terdiri daripada 1,603 tahanan dan 104 kaki tangan. Pelaksanaan PKPD ini bagi membolehkan KKM untuk melaksanakan saringan bersasar
kepada tahanan dan kaki tangan di pusat tahanan ini. Oleh kerana PKPD, maka SOP PKPD adalah sama juga dengan di kawasan penjara lain, ya. Tak boleh keluar masuk, keluarga tak boleh melawat dan sebagainya. Dan jika ingin mendapatkan lebih maklumat yang lebih detail, boleh merujuk kepada laman sesawang MKN. Sidang khas hari ini juga turut mendengar pembentangan MKN berkaitan situasi semasa kes COVID-19 di penjara Sandakan dan kuartus penjara Taman Wira Sandakan. Sehingga 5 November 2020, KKM telah melaksanakan sebanyak 669 saringan dan merekodkan sebanyak 111 kes positif di penjara Sandakan. Dan atas nasihat dan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan perintah PKPD di penjara Sandakan dan kuartus penjara Taman Wira Sandakan berkuat kuasa pada 6 November 2020 hingga 19 November 2020. Pelaksanaan PKPD ini akan melibatkan seramai 1,605 individu yang merangkumi 1,308 orang tahanan dan 297 orang kaki tangan. SOP-nya sama dengan SOP penjara lain. Dan untuk mendapatkan maklumat jelas, sila rujuk kepada laman sesawang MKN. Hari ini juga KKM turut membentangkan situasi semasa kes COVID-19 di Mukim Parit Buntar, Perak. Sehingga 3 November 2020, KKM telah mengesan sebanyak 12 kes positif COVID-19 direkodkan dan penilaian risiko oleh KKM menunjukkan trend peningkatan kes COVID-19 terus berlaku di Mukim ini. Atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPB bersyarat di Mukim Parit Buntar, Perak berkuat kuasa pada 7 November sehingga 20 November 2020. Dan PKPB ini akan melibatkan seramai 45,359 orang penduduk dengan jumlah 7,847 unit rumah. Pelaksanaan PKPB ini juga membolehkan KKM melaksanakan saringan secara bersasar di Mukim ini. KKM hari ini juga turut membentangkan situasi semasa kes COVID-19 di Mukim Rasau, Dungun, Terengganu. Sehingga 4 November 2020, KKM telah melaksanakan 2,823 saringan dan mengesahkan sebanyak 25 kes positif COVID-19 yang direkodkan di Mukim ini. Atas nasihat dan penilaian risiko yang dijalankan oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB di Mukim Rasau, Dungun, Terengganu berkuat kuasa pada 7 November sehingga 20 November 2020. PKPB ini akan melibatkan seramai 43,687 orang penduduk dan KKM akan melaksanakan saringan secara bersasar kepada penduduk di Mukim ini. Seterusnya, KKM juga turut membentang situasi semasa kes COVID-19 di Mukim Jimah, Port Dickson, Negeri Sembilan. Sehingga 3 November 2020, saringan KKM telah mendapati sebanyak 11 kes positif COVID-19 telah direkodkan dalam masa seminggu dan kesemuanya adalah kes bergejala. Atas nasihat dan penilaian risiko yang dijalankan oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPB di Mukim Jimah, Port Dickson, Negeri Sembilan berkuat kuasa pada 7 November sehingga
20 November 2020. PKPB ini akan melibatkan seramai 24,500 orang penduduk dan KKM akan melaksanakan saringan secara bersasar kepada penduduk di kawasan tersebut. 3 PKPB yang saya umumkan iaitu di Negeri Sembilan, di Terengganu dan juga di Parit Bunta, Perak. SOP PKPB sama, ya, tidak ada perbezaan, sama saja, sama di ketiga-tiga kawasan yang saya isytiharkan tadi. Aktiviti sosial yang kita kurangkan, kita sekat, tidak dibenarkan. Aktiviti ekonomi dibenarkan seperti biasa. Jadi SOP yang lain tu saya percaya saya dah beberapa kali dah umumkan, sama saja. Berapa orang yang boleh keluar, kalau nak pergi bekerja merentas daerah mesti mendapat kebenaran daripada pihak polis, ataupun kalau nak pergi bekerja hanya perlukan majikan, surat majikan dan juga pas bekerja, boleh untuk melepasi SJR di kawasan rentas daerah ataupun rentas negeri. Atau kalau ada kes-kes lain yang melibatkan kecemasan dan sebagainya untuk keluar rentas daerah dan negeri, boleh mendapatkan kebenaran daripada pihak polis. Borang boleh didapati melalui Facebook PDRM, boleh keluarkan print borang tersebut, bawa ke balai polis untuk mendapatkan tanda tangan daripada pihak polis. Jadi yang berkaitan dengan keagamaan dan sebagainya ditentukan oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri. Kalau di Perak, daripada pihak berkuasa agama negeri Perak yang akan menentukan berapa jumlah dibenarkan solat waktu, 5 waktu solat Jumaat dan sebagainya. Jadi ini samalah seperti yang telah saya umumkan dulu. Jadi saya untuk melihat lebih jelas SOP, masuk lihat laman sesawang MKN, manakala untuk melihat kawasan sempadan di kawasan yang saya sebutkan tadi, mukim-mukim tadi, boleh merujuk kepada MKN negeri masing-masing, MKN Perak, MKN Terengganu, ya, dan MKN Negeri Sembilan. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini, agak panjang. Kalau lihat tadi banyak pengumuman mengenai PKPB, PKPP. Jadi maknanya keadaan kita masih lagi tidak stable dari segi kes positif ini. Ada tempat yang menurun yang kita tamatkan PKPD, ada tempat yang baru yang kita baru umumkan. Jadi maknanya kita masih lagi dalam keadaan yang tidak stabil. Oleh itu saya harap kita jangan rasa selesa, rasa complacent. Kita mesti pastikan patuhi, kita mesti patuh kepada SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan, amalkan kawalan kendiri untuk memastikan diri kita, keluarga kita dan masyarakat di sekeliling kita terus kekal selamat. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri, Farhana dari RTM. Datuk Seri, ada pengusaha taska yang terpaksa tutup operasi disebabkan tidak mampu menanggung kerugian. Jadi sekiranya tempoh PKPB akan dilanjutkan lagi dan masih tidak membenarkan sektor ini beroperasi, ramai guru taska ataupun pembantu taska boleh hilang pekerjaan jika majoriti pengusaha taska gulung tikar. Jadi apakah langkah terbaik yang disyorkan bagi membantu golongan ini? Beberapa kali soalan yang sama timbul. Jadi saya telah bentangkan ke dalam mesyuarat MKN. Ya, jadi tetapi ada dua lah risikonya. Satu, risiko dari segi keselamatan kanak-kanak ini, anak-anak kecil ini yang berumur 12 tahun ke bawah yang dianggap berisiko tinggi ini. Dan yang keduanya risiko dari segi, ada dua lagi risiko sebenarnya, ada 3 risiko. Yang pertama dari segi keselamatan kanak-kanak. Yang kedua, menyukarkan ibu bapa yang kedua-duanya bekerja. Tidak ada tempat untuk menempatkan anak mereka sewaktu mereka bekerja. Dan yang ketiganya, kepada pengusaha tadi taska itu sendiri. Yang jika tiada bisnes, dulu dah tutup dah lama, kita buka sekejap, sekarang tutup lagi. Tentu saja menghadapi masalah dari segi perniagaan mereka. Jadi kita memang memberikan pertimbangan tersebut.
Jadi antara kesihatan, antara keselamatan anak-anak, antara keperluan ibu bapa dan juga untuk dari segi perniagaan. Dan kita telah minta kepada Kementerian Kesihatan untuk membuat penilaian risiko je. Kalau kita buka, apakah risiko je? Sejauh manakah besarnya risiko pada anak-anak ini? Jadi dari segi itulah yang kita minta supaya dikaji dengan betul-betul. Kita tak nak nanti bila kita benarkan dan berlaku sesuatu kepada anak-anak ini, jadi tentu saja akan menyebabkan kita juga rasa dari segi kita sendiri yang mengumumkan pembukaan ini juga akan rasa tidak mungkin rasa bersalah kalau kita sesuatu perkara yang besar berlaku kepada kanak-kanak ini. Jadi sebab itulah KKM sekarang sedang menilai perkara ini dan insya-Allah dia akan bentangkan kepada mesyuarat khas MKN sama ada bersetuju atau tidak berdasarkan dari risiko kesihatan tadi. Ya. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Duratul daripada Bernama. Saya ada dua soalan dekat sini. Yang pertama ialah Perdana Menteri telah mengarahkan perketatkan lagi SOP, PKPB dan PKPP. Ekoran kes COVID-19 masih tinggi ya. So dekat sini jika SOP diperketatkan, sektor atau aktiviti mana yang akan ditutup? Dan adakah lebih banyak sekatan jalan raya akan diadakan kerana masih banyak pergerakan penduduk di kawasan PKPB? Ini soalan yang pertama. Yang soalan yang kedua, kemasukan pekerja asing kemasukan pekerja asing diperketatkan dan arahan PKPB di beberapa kawasan mungkin akan menyebabkan penurunan bekalan bahan makanan tempatan. Apakah kerajaan akan mempertimbangkan semula pengambilan warga asing dalam sesetengah sektor yang penting seperti industri bekalan makanan ini? SOP PKPB ya, dan PKPP yang dicadangkan untuk diperketatkan. Ada juga cadangan supaya dilonggarkan. Jadi berbagai-bagai cadangan. Seperti saya kata tadi, kita telah pun meminta MKN berbincang dengan KKM untuk mengadakan atau membentangkan SOP. Pagi tadi di dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal yang telah pun dibentangkan oleh MKN. Ya, MKN dah bentangkan, tetapi kelulusannya kita belum buat lagi kerana kita nak bentangkan ke dalam mesyuarat khas MKN lagi. Jadi beberapa cadangan. MITI juga tadi membentangkan cadangan daripada MITI. Apa yang perlu dilonggar dan diperketatkan. Begitu juga MKN lebih memfokuskan kepada aktiviti sosial. Ya, perkara-perkara yang melibatkan aktiviti sosial, pendidikan, semuanya ada dibentangkan tadi. Dan MITI bentangkan dari segi ekonomi lah, sektor ekonomi. Jadi perkara ini telah dibentangkan dan belum kita akan bincang semula di dalam mesyuarat khas MKN. Dan kerana mesyuarat khas MKN lah yang akan membuat keputusan. Dan kerana ini melibatkan dasar polisi baru yang mungkin ada sedikit perubahan. Kalau ada. Kalau mana pun kita tak tahu lagi, saya tak boleh umum lagi kerana menunggu keputusan mesyuarat khas MKN. Kita jangka untuk membentangkan pada hari Sabtu nanti. Okey, dan yang kedua, kita memang tidak membenarkan kemasukan pekerja asing. Setakat hari ini, no pekerja asing yang kita terima masuk. Kecuali ada dua kategori saja. Yang pertama, ini EP1 yang melibatkan pekerja pengurusan tertinggi sebuah syarikat. Katakan sebuah syarikat ni dia mempunyai syarikat pelaburan dia di negara kita. Dia akan manage syarikat dia. Jadi kita benarkan di peringkat CEO ini untuk manage company dia yang berada di Malaysia. Kerana dia melabur di negara kita, jadi kita benarkan. Dan yang kedua, kita benarkan yang expert, pakar-pakar tertentu. Sebagai contoh, kita ada kapal selam contoh. Jika berlaku kerosakan kapal selam sebagai contoh, kita tidak ada kepakaran untuk memperbaiki kapal selam tersebut. Jadi kita terpaksa membawa pakar daripada luar negara untuk membaiki kapal selam tersebut.
Mereka datang mungkin 2-3 hari, selepas selesai semua mereka terus balik ke negara mereka. Iaitu kita benarkan. Tapi untuk pekerja lain tidak dibenarkan sama sekali setakat hari ini. Terutamanya pekerja melibatkan peladangan, sebagainya, bekerja di construction workers, pekerja-pekerja binaan. Juga kita masih tidak membenarkan datang daripada negara luar. Pekerja-pekerja daripada negara luar ni masih kita tidak benarkan. Kebimbangan tentang kekurangan pekerja tadi di kawasan pertanian, terutamanya yang melibatkan pengeluaran makanan. Jadi sebab itu saya setiap kali saya bentangkan dapatan daripada Kementerian Pertanian mengenai cukup atau tidak bekalan ini. Dari segi bekalan, 2 yang saya umumkan. Yang pertama, bekalan di premis perniagaan. Ini dipantau oleh KPDN HEP. Jadi saya sentiasa sebut, dan mungkin seminggu sekali saya akan sebut. Yang keduanya, Kementerian Pertanian juga memantau pada peringkat pengeluaran, ladang dan sebagainya. Sebab itu setakat hari ini saya masih lagi mengatakan bahawa bahan makanan, bekalan makanan adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Maknanya tidak ada perlu untuk rakyat merasa bimbang. Kerana tidak ada pekerja asing, maka pengeluaran makanan akan terjejas. Setakat ini, dari segi jaminan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, jaminan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, bekalan makanan masih mencukupi. Jadi tak perlu bimbang, tidak ada pekerja asing, maka kita tak boleh mengeluarkan makanan di dalam negara kita. Setakat ini masih terkawal, masih mudah diperolehi dan jaminan kerajaan makanan masih mencukupi. Bahan makanan masih mencukupi. Okey. Assalamualaikum Tok Sri, saya Hafizah daripada Bernama. Soalan saya berkenaan baru-baru ini terdapat laporan peniaga yang dikompaun kerana menggunakan pencuci lantai sebagai hand sanitizer. Jadi ada sebarang peringatan daripada pihak Datuk Seri untuk peniaga yang mengambil jalan mudah dan tak jujur dalam mematuhi SOP seperti ini. Namanya tu. Ya, patut guna hand sanitizer yang mencuci tangan kita, dia pakai deterjen cuci lantai. Saya harap kes macam ni adalah kes yang membahayakan, menipu. Kes penipuan juga, sepatutnya hand sanitizer gunakan perkara yang benda-benda yang membahaya macam ini. Jadi saya harap kalau kes seperti ini, bagi saya pihak polis tangkap saja dan ambil tindakan. Jadi kita tak boleh berkompromi. Macam-macam side effect mungkin boleh berlaku kalau kita gunakan pencuci lantai untuk cuci tangan. Jadi nak cuci lantai, tapi kita buat cuci tangan, mungkin kesan dia kepada kesihatan lebih buruk. Orang macam ni saya harap pihak polis cari dan ambil tindakan, tangkap mereka. Okey? Ada lagi? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.